Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar falsafah dan isu semasa UUW 130. Baiklah, kita sekarang beralih kepada topik yang baru, yaitu topik yang ke-8 yang diberi tajuk dekolonisasi. Okey, pasti Anda tertanya-tanya, apalah maksud dekolonisasi ini? Okey, dekolonisasi ini bermaksud kolonisasi ataupun kolonial. Apa maksud kolonial? Masyarakat yang tertakluk kepada penjajah sama ada dari aspek fizikal, material, pemikiran dan intelektual. Okey, pernah tak kolonisasi berlaku di negara kita? Pernah. Beberapa kali. Berapa kali? Beberapa kali. Okey? Beberapa kali. Pertama sekali apa? Kalau kita ingat dulu zaman kita belajar, dikatakan pertama sekali Portugis. Lepas tu British, lepas tu Jepun, lepas tu apa lagi? British semula. Lepas tu adalah sedikit lagi komunis. Okay, nah itu Anda boleh lihat dan rujuk semula daripada pelajaran-pelajaran yang sebelum ini. Okay? Barat telah berjaya mempengaruhi dunia dan disebut sebagai kolonisasi Barat di seluruh dunia. Apakah yang dimaksudkan dekolonisasi? Okay? Apa istilah ni? Istilah ini adalah diambil daripada perkataan kolonial. Maksudnya apa lagi? Membebaskan diri dari elemen penjajah. Pembebasan diri dari elemen penjajahan. Ini adalah kerana semasa penjajahan Barat, masyarakat ketika itu didedahkan dengan ilmu pemahaman modernisasi mengikut acuan Barat. Okey, maksudnya Barat datang ke tempat kita, mereka tidak hanya menjajah tetapi mereka juga telah memberikan pendedahan serta kefahaman tentang bagaimana bentuk cara mereka berfikir, kaedah mereka berfikir dan juga benda-benda yang dari tempat mereka dibawa ke tempat kita. Okey. Kita masuk kepada slide yang seterusnya, iaitu pengaruh kolonisasi. Sejak bila penjajahan Barat ni? Okey, dikatakan semenjak abad ke-16 ataupun 17 atau 18 atau 19. Ya, semua masa itu pernah masuk penjajah ke tempat kita. Okey, kita lihat dulu pada abad ke-16. Okey, abad ni macam mana nak cerita abad ni? Satu abad bersamaan 100 tahun. Okey, jadi kalau bererti abad ke-16 bermaksud daripada tahun 1501 hingga tahun 1600 Masihi. Sekarang tahun berapa? Sekarang kamu nonton video ni mungkin di tahun 2020 ataupun 2021 atau 22, 23, 24, 25. Okey? Mungkin. Jadi, mengapa dikatakan abad ke-16 bermula dengan 1501? Okey, kerana abad itu dikira 1000 tahun. Abad itu dikira 100 tahun daripada waktu bermulanya satu perkara itu. Contoh, kalau kita sebut abad ke-16 berarti ia bermula daripada sebelum bermula 1600 Masihi. Bila? Bermula pada 1501 Masihi. Okey? Kenapa? Kerana kalau 1500 Masihi berarti itu pada abad ke-15. Okey, jadi kalau abad ke-16 begitu sebutannya, 1501 hingga 1600 Masihi. Kalau abad ke-18 bagaimana pula? So, abad ke-18 kita akan menyebut pada 1701 hingga 1800 Masihi, dan itulah disebut abad ke-18. So sekarang abad ke berapa? Ini soalan cepu emas nih. Siapa tak boleh jawab, itu something wrong somewhere. Okey, kita teruskan. Abad ke-16. Zaman Renaissance. Pemikiran medieval ataupun tradisional berubah kepada pemikiran terbuka, liberal, yang merujuk kepada pemikiran ahli fikir Greek dalam bidang falsafah, sastra dan pemikiran. Zaman ini juga adalah zaman kebangkitan semula, yaitu pembaharuan yang bermula dari Itali. Asas zaman ini menggalakkan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahan. Juga dikenali sebagai pemikiran humanis.
Okey, bermula proses sekularisasi daripada Barat. Apa itu proses sekular? Sekular ni bermaksud orang yang berfikir bebas, sekular. So bagaimana pula Barat mempengaruhi dengan cara itu? Adalah kaedahnya yang anda perlu tambahkan bahan bacaan anda. Baiklah, kita teruskan kepada abad ke-17. Okey, yang bermula pada 1601 sehingga 1700 Masihi. Apa yang terjadi? Terjadinya revolusi saintifik. Kemajuan sains yang begitu pesat dan asas kepada kemajuan sains dan teknologi pada masa kini. Asas ilmu sains yang berkembang hingga ke hari ini dan seterusnya menjadi asas kekuatan bagi Barat. Okey? Zaman penjajahan Barat. Okey, tadi itu abad ke-16 dan abad ke-17 adalah pengaruh kolonisasi Barat. Sekarang zaman penjajahan Barat bermula bila? Bermula pada abad ke-18 apabila revolusi industri di Britain mula merebak ke bahagian lain seperti Perancis, Jerman, Belanda dan lain-lain negara lain. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah seperti berlakunya revolusi pemikiran, wujudnya gerakan Enlightenment, iaitu pencerahan di Eropah. Ahli-ahli falsafah seperti Immanuel Kant, John Locke dan David Hume menyumbang idea pemikiran rasional dan saintifik. Okey, pemikiran rasional dan saintifik dapat membangunkan masyarakat Eropah dengan lebih gemilang. Pembaharuan orientasi pemikiran sekular yang mementingkan perkembangan sains dan teknologi serta pemikiran yang rasional. So, apa terjadi seterusnya pada abad ke-19? Berlakunya revolusi industri kedua. Okey, revolusi yang lebih hebat dengan peningkatan teknologi baru seperti apa dia? Telekomunikasi, teknologi maklumat, komputer, kereta, mesin dan jentera, elektrik, okey, dan juga ilmu fizik. Sains dan teknologi bergabung dalam menghasilkan pelbagai alatan teknologi yang canggih dan terus berkembang pesat pada abad ini, sehingga wujudnya bidang baru seperti sains komputer, teknologi komputer dan internet. Barat mempunyai kuasa dari sains, teknologi dan militeri. Okey, kita teruskan kepada aliran pemikiran Barat. Okey, seperti saya katakan tadi, mereka tidak datang hanya menjajah, tapi mereka meninggalkan sesuatu idea atau pandangan ataupun cara hidup yang telah mereka ada. Pertama sekali, aliran pemikiran Barat. Yang pertama, corak lama, medieval ataupun tradisional. Yang kedua, apa dia? Corak moden yang melibatkan dua tokoh utama aliran pemikiran moden, iaitu Francis Bacon, Britain, dan juga René Descartes, Prancis. Okey, pemikiran ini telah mempengaruhi sikap dan pemikiran orang Barat yang akhirnya membentuk sikap mereka terhadap alam sekitar. Berlakunya kemusnahan kepada alam sekitar. Bahaya juga pemikiran mereka ya. Baiklah, mari kita melihat secara umum berkenaan dua tokoh falsafah Barat yang telah dikatakan tadi. Yang pertama yaitu Francis Bacon dan juga yang kedua René Descartes. Susahnya nama mereka. Okey. Kita teruskan kepada falsafah yang dibawa oleh Francis Bacon. Falsafah yang dibawa oleh beliau ialah, salah satunya beliau adalah menulis tentang perkembangan ilmu sains dan teknologi, aliran baru konsep ilmu. Okey. Ilmu perlu berikan hasil ataupun output yang praktikal, bukan sekadar pengetahuan alam sekitar sahaja. Itu katanya. Okey. Konsep yang bertentangan dengan manusia dan alam manusia sering tewas. Manusia dikuasai oleh alam. Okey, itu dia kata. Contohnya, bagaimana manusia itu dikuasai oleh alam? Gempa bumi dan banjir boleh memusnahkan kehidupan manusia kerana manusia gagal menangani masalah yang timbul oleh bencana alam. Beliau menganggap manusia dan alam mempunyai hubungan yang bertentangan. Okey. Beliau juga memperkenalkan metafora menakluki, menguasai dan mengawal alam. Untuk apa? Supaya manusia dapat menguasai ataupun mengawal alam sekitar. Okey, di dalam novel The New Atlantis
Institut Penyelidikan House of Solomon menjalankan satu kajian saintifik, research and development untuk menyelesaikan masalah manusia dan kekurangan hasil tanaman ketika itu, sehingga tercetusnya teknologi agriculture technology, serta teknologi kejuruteraan, engineering tech. Kajian research and development yang berlaku sekarang ini, pemikiran Barat sebagai function dari drama Goethe yang menggerakkan karakter Faust kerana menyarankan manusia dan kuasa menakluki kuasa alam, sama seperti yang disebut oleh Friedrich Nietzsche di dalam The Will to Power. Ini adalah falsafah-falsafah yang ada pada diri Francis Bacon ini sendiri, ya. Dan hal ini adalah berbeza dengan falsafah timur seperti falsafah Taoisme, pendekatan alam sekitar yang berbeza. Falsafah flow with nature tidak menentang perjalanan alam, mencapai satu keadaan yang harmonis antara manusia dan alam tabi'i ataupun alam sekitar. Kita teruskan pula kepada falsafah yang telah dinyatakan oleh René Descartes. Beliau menyatakan realiti asas yang wujud, yaitu pertama minda manusia ataupun res cogitans, dan jasad ataupun physical res extensa, lain macam bahasanya. Memisahkan aspek jasad dan minda rohani manusia. Tidak ada hubungan yang harmonis di antara keduanya menurut beliau. Memisahkan jasad dan roh dari segi pemikiran, the mind body problem menurut beliau. Alam sebagai satu yang nature, tidak bernyawa, tidak ada aspek enhancement, kesakitan yang begitu romantik dan nostalgic. Maksudnya memang tidak ada kaitan langsung di antara badan dan fikiran, di antara alam, kehidupan dan juga tubuh badan manusia, tidak ada kaitan menurutnya. Tambahan beliau lagi, pemikiran the mind body problem memisahkan minda dan kerohanian manusia. Kesan realiti memisahkan jasad dan rohani menyebabkan alam fizikal sebagai alam yang mati. Kedua, fahaman falsafah yang mekanikal. Dan ketiga, alam untuk dieksploitasi. Alam tidak bergabung dengan aspek kerohanian menurut beliau. Alam ini mati seperti manusia yang mati, boleh diperlakukan sesuka hati oleh kehendak yang hidup. Itu menurutnya lah. Kalau daripada sudut saya, tak boleh buat macam tu. Alam itu ataupun natural, cara berhubung dengan alam juga berubah kerana alam tidak bernyawa. Iyakah tidak bernyawa menurut beliau? Fahaman falsafah mekanikal abad ke-17, alam sebagai jentera besar yang tidak bernyawa. Fizik Newton, gigantic machine. Alam yang dieksploitasi tanpa mengira kesan sampingan. Eksploitasi alam untuk kepentingan ekonomi berbeza dengan pemikiran primitif. Itu caranya lah. Cara fikir bagi René Descartes. Kita teruskan kepada ciri-ciri masyarakat primitif ataupun tradisional. Alam sesuatu yang hidup. Alam dipenuhi dengan semangat. Alam bukan sesuatu yang profan ataupun tidak ada aspek ketuhanan tetapi bersifat suci ataupun semula jadi. Alam bersifat sacred, akan memberi penilaian, penghargaan dan penghormatan oleh manusia. Alam sebagai aspek yang hidup dan wujudnya kesakitan, rasa romantik dan nostalgic. Apa kesan kepada pemikiran modernity terhadap pemikiran cara lama ataupun pemikiran kaedah tradisional? Implikasinya ataupun kesannya adalah kemusnahan alam sekitar. Alam sekitar tidak dijaga dan diurus dengan baik. Itu kesan modernisasi. Bukti di sekeliling Anda. Anda tengok di bandar-bandar besar, mana sudah pokok hutan yang sepatutnya ada. Dan Anda tahu apa kegunaannya hutan dan pokok kepada dunia ini. The mind body problem memisahkan minda dan elemen kerohanian manusia.
Alam hanya untuk dieksploitasi, selari dengan teori ekonomi modern dan tidak selari dengan Islam. Ya, betul. Mana boleh kita eksploitasi semua benda di dalam dunia nih, karena setiap benda nih ada hak-haknya yang tersendiri. Pembebasan dari pengaruh kolonial. Pemikiran falsafah acuan sendiri tanpa pengaruh asing. Ini untuk kita lah di negara kita nih. Bagaimana coba kita hilangkan pengaruh kolonial tuh daripada kehidupan kita seharian. Pengaruh asing memusnahkan alam sekitar. Pengaruh barat tidak ambil kira kearifan lokal ataupun kebijaksanaan masyarakat tempatan. Barat menganggap semua ini bertaraf rendah. Karena mereka rasa mereka lebih baik daripada apa yang mereka jajah. Mengubah konsep pembangunan kepada sustainable development yang lebih seimbang, tidak hanya melihat kepada GNP ataupun keluaran dalam negara kasar tanpa melihat kesan kepada alam sekitar. Menggunakan daya intelektual kita sendiri dengan acuan sendiri. Maka apabila kita cuba keluar daripada terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh elemen-elemen barat, maka wujudlah elemen-elemen falsafah baru. Apa dia? Pertama sekali, falsafah aspek ketuhanan. Berbalik kepada rukun negara. Apa rukun negara kita? Kita ada 5 prinsip di dalam rukun negara. Pertama sekali, kepercayaan kepada Tuhan. Itu melibatkan ke elemen keagamaan. Siapapun Anda, pastikan Anda ada Tuhan. Jadi kalau tidak ada Tuhan, itu bagaimana kita nak memenuhi aspek kepercayaan kepada Tuhan? Apapun agama kamu, ingat, percaya kepada Tuhan. Manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah. Apa tuh khalifah? Khalifah itu adalah pemimpin, ketua, apa lagi istilahnya? Menjadi pembimbing ataupun yang menguasai ataupun yang mentadbir. Itulah khalifah. Rujukan adalah Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran mengatakan janganlah kamu melampaui batas. Ya, kita buat dalam hidup ini sederhana saja. Hubungan seimbang di antara Tuhan, manusia dan alam perlu wujud. Hindari konsep maskulin seperti pemikiran Bacon dan Descartes. Pemikiran-pemikiran mereka nampak sangat bias dan radikal. Surah Al-Hadid, manusia dibenarkan menggunakan sumber alam, yaitu besi, dengan sebaik-baiknya. Alam besi itu datang daripada alam semula jadi. Dan kalau tak ada besi, tak adalah kereta. Kalau tak ada besi, tidak adalah wujud bangunan-bangunan tinggi yang sekarang ni kita tengok. Karena semua itu menggunakan besi juga. Memberi pertimbangan kepada keharmonian alam sekitar, lestari, mewujudkan alam sekitar yang lebih lestari. Itu falsafah aspek ketuhanan. Yang kedua apa dia? Falsafah sejahtera. Falsafah pendidikan kebangsaan. Apa tujuannya? Untuk membentuk modal insan di negara kita. Hubungan seimbang aspek apa dia? JERI. Apa dia itu? Itu sudah kita sebut pada bab yang pertama hari itu. Tidak hanya mementingkan aspek pembangunan material ekonomi semata-mata. Elakkan kursus seperti market driven education course. Perlunya kursus humanities. Apa tujuannya? Untuk memaju dan mengambil kira aspek kemanusiaan. Strategi pemikiran yang realistik dalam menangani masalah sejagat. Maka sampailah kita kepada kesimpulan. Daripada apa yang kamu pelajari hari ini dapat disimpulkan. Apa itu dekolonisasi, apa itu kolonisasi. Kita sudah nampak lebih awal tadi. Dan telah mendatangkan banyak kesan kepada barat dan tempat kita tinggal dan juga alam sekitar kita. Dan dalam masa sama kita telah mengenali 2 tokoh, yang mana tokoh itu kita pelajari tapi kita tidak mengikuti mereka. Ambil yang baik, buang yang buruk. Dan yang terakhir, membebaskan diri dari elemen penjajahan serta membina negara bangsa dengan acuan negara kita sendiri. Baiklah, salam sayang daripada saya. Semoga panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.